Hai Dr. Sofia, nama saya Nuriman bin Asran dan pertama kali saya ingin menyatakan bahawa saya menggunakan falsafah penyelidikan khusus untuk menjawab refleksi. Saya berfikir penyelidikan falsafah dikaitkan dengan andaian, pengetahuan dan sifat penyelidikan. Ia berkaitan dengan cara khusus untuk mengembangkan pengetahuan. Perkara ini diberi perhatian kerana pengkaji mungkin mempunyai andaian yang berbeza tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, serta falsafah membantu kita memahami andaian kita. Falsafah penyelidik berkaitan dengan sumber, sifat dan perkembangan pengetahuan. Secara ringkasnya, falsafah penyelidik ialah kepercayaan tentang cara data tentang sesuatu fenomena harus dikumpul, dianalisis dan digunakan. Falsafah yang saya percaya ialah positivism. Saya percaya bahawa positif merupakan dan membawa realiti adalah stabil dan boleh diperhatikan dan digambarkan dari sudut pandangan objektif tanpa mengganggu fenomena yang dikaji. Oleh itu, ia dinyatakan bahawa fenomena haruslah diasingkan dan ia melibatkan manipulasi realiti dan variasi hanya dalam satu pemboleh ubah bebas untuk mengenal pasti keteraturan dalam dan juga membentuk hubungan antara unsur konsisten dan dunia sosial. Oleh itu, positivism mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan positivism adalah bergantung pada data kuantitatif yang dipercayai oleh positivism kerana ia lebih mempercayai daripada penyelidikan kolektif kerana penyelidikan kuantitatif lebih saintifik dalam kaedah daripada penyelidikan kolektif dan ia juga boleh dipercayai dengan lebih teliti. Selepas itu, positivism mengikut struktur yang jelas semasa kajian dan ia boleh membawa pembincangan. Ia juga percaya bahawa terdapat undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan juga dapat membawa kesilapan yang kecil semasa melakukan kajian. Oleh itu, ia dijadikan kajian lebih tepat apabila melibatkan eksperimen dan aplikasi kerana ia cuba mengikut peraturan tertentu dalam menggunakan alat matematik dan juga mengikut saintifik objektif. Namun begitu, terdapat juga kelemahan positivism, iaitu inference objektif dan kesimpulannya boleh dicapai sekiranya seseorang melakukan pemerhatian adalah objektif dan tidak mengandalkan emosinya. Oleh itu, tingkah laku manusia secara semula jadi datang dengan tindak balas emosi. Seterusnya, positif percaya segala-galanya boleh diukur dan dikira. Mereka cenderung dan juga fleksibel. Sebagai contoh, jika mereka memberi idea A adalah berlaku dan memberi idea B dan C bergabung, maka idea B tidak boleh menjadi idea A. Ini kerana kepercayaan ini dapat menghapuskan pemikiran lateral, iaitu proses mencari jawapan dengan mencari cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara kreatif dan tidak langsung. Kesimpulannya, sebagai seorang pelajar, saya berpendapat bahawa positivism adalah asas kepercayaan untuk pengetahuan dan pemikiran. Ia juga bergantung kepada kaedah saintifik. Selain itu, ia diperkenalkan oleh Auguste Comte, iaitu seorang falsafah dari Perancis yang mencipta istilah positivism. Ini kerana mereka menyimpulkan bahawa kesimpulan daripada pendekatan subjektif dan tidak boleh membiarkan perasaan dan emosi mengaburi pertimbangan kerana perkara ini berada dalam kesedaran seseorang. Ia juga menyimpulkan bahawa kesedaran seseorang tidak boleh menyimpulkan dan juga tidak boleh diperhatikan secara objektif.